champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion bersama KC Champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion bersama KC Champion. Ya, Bual Champion kembali. Tapi kali ini Bual Champion untuk episod kali ini saya akan buat yang ringkas dan padat. Sebenarnya nak buat lepas Isyak tapi oleh kerana saya tengok jadual saya selepas Isyak agak sibuk sedikit kerana saya harus pergi mengimamkan beberapa tarawih Saya harus pergi ke beberapa acara berkatan. Jadi saya tak bolehlah pergi ke cukup tak bolehlah saya teruskan Bual Champion selepas Isyak. Jadi saya mulakan lebih awal sedikit. Dan seperti kita tahulah untuk panduan kita bersama ni, waktu Isyak akan bermula saya rasa 8 suku kalau tak silap saya lah, 8.12. Jadi walau bagaimanapun terima kasih kerana sudi menonton Bual Champion. Ini satu isu yang cukup hangat diperkatakan. Tapi sebelum itu pada anda yang baru masuk gelanggang, selamat datang kepada geng-geng yang baru masuk gelanggang. Kita nak cakap tentang Bual Champion. Tadi sahur apa? Apakah juadah sahur anda? Adakah anda makan sampai sekarang ni tak boleh berdiri sampai senak? Ataupun anda, alhamdulillah KC, saya mengikut sunnah Rasulullah, makan berhenti sebelum kenyang. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul semua? Baguslah. Kalau anda jenis yang ikut sunnah Rasulullah di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, iaitu antaranya buka dengan kurma, minum susu, betul semua? Okey. Jadi syabas untuk anda semua. Dan boleh kongsi apakah juadah berbuka puasa anda? Saya tadi berbuka puasa, alhamdulillah, dah pun kenyang makan. Dah kenyang dah. Jadi insyaAllah kita akan kupas topik pada hari ini. Tunggu lagi beberapa untuk masuk. Dan kita akan bukan apa, saya di sini bukan nak kasih solusi, tapi saya nak dengar rintihan-rintihan dengan harapan mungkin rintihan ini akan sampai ke pihak-pihak tertentu dan boleh membantu sebenarnya. Dan daripada pengamatan saya yang baca, dan bila saya baca artikel tu, saya memahami artikel berkenaan dan banyak misconception tentang larangan yang diberikan ke atas baru-baru ini kan. Kita pun tahu home based business ni mendapat banyak perhatian di mata masyarakat dan telah pun mencetuskan banyak kontroversi dari home based business kepada pelanggan dan juga adalah melibatkan individu-individu tertentu. Jadi sekarang ni persoalannya, benda ni nasi dah jadi bubur kan. Jadi apakah mungkin langkah seterusnya, apa yang boleh diambil? Yang itulah yang ingin kita ketengahkan di sini. Semoga ia dapat menjadi satu pengetahuan yang baru dan boleh cari solusinya, insyaAllah. Jadi pada semua yang baru masuk gelanggang, sekali lagi lah kita berikan tepukan gemuruh untuk semua yang baru masuk. Terima kasih. Selamat datang semua. Masuk. Sila ambil tempat duduk. Kalau yang beli tiket murah tu sila duduk belakang sikit. Boleh kita orang biasalah kalau kita masuk auditorium kan, dia ada tiket-tiket level tiket yang duduk depan mesti mahal lah. Awak kalau tengok orang, dia beli tiket mahal lah. Dia beli tiket, dahsyat ni tiket dia kalau yang atas-atas kan macam okey, tak apalah, yang penting dapat tiket sokong anda menyokong artis tu walaupun tiket anda yang bawah yang atas, yang penting anda memberikan sokongan. Okey, jadi kita nak cakap ni dah berapa ramai masuk gelanggang. Saya tengok 561. Okey, baiklah. Ini berkenaan dengan home based business. Baru-baru ini menjadi satu topik perbualan di antara kita, pakcik, makcik. Juga menjadi tempat kita untuk membuat dosa, saudara Yelah, dia kutuk dia hina dia. Kita lupa ni bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Betul, orang tu buat silap, kesilapan yang berlaku. Memang salah, tetap salah mungkin. Tapi salah dari segi apa yang dilakukan mungkin telah pun menjejas kemungkinan. Tapi yang penting kita harus juga mengawal kemarahan kita tu. Jangan siap maki hamun, menghina bapa orang. Dan kalau saya pun, saya buat salah, saya tak nak keluarga saya dilibatkan. Jadi begitulah keadaannya. Mak dan ayah disangkut pautkan. Dan inilah waktu bulan Ramadan ni kita diuji bukan dengan COVID, diuji dengan kesabaran kita menghadapi situasi sedemikian rupa. Saya yakin ramai yang hilang pendapatan kan. Jadi persoalannya sekarang,
yang menjadi viral ni adalah berkenaan dengan pemerintah cakap, bisnes, home based business masih boleh diteruskan kecuali kalau anda ikut peraturan berikut ini. Antaranya tak boleh anda keluar untuk menghantar barang tu, termasuklah bisnes makanan dan minuman, tak boleh keluar untuk menghantar makanan. Anda sebagai owner, anda tak boleh juga melibatkan staff anda untuk menghantar makanan. Anda tak boleh libatkan third party untuk menghantar barangan. Anda tak boleh juga menyuruh customer datang untuk ambil barangan tu di rumah anda. Dan persoalannya ramai akan tanya, macam mana ni, apa punya rules ni? Cakap tak boleh, sudahlah. Okey, dari mata pemerintah. Dari mata pemerintah, home based business ni dia bukan pasal makan aja. Makan tu satu cabang, ya. Dari mata pemerintah, home based business ni adalah bisnes yang beroperasi dari rumah. Anda boleh merupakan seorang penjual tudung, penjual hijab. Anda pun home based business. Anda boleh seorang yang menyediakan khidmat henna, pun home based business. Jadi kata, tapi kalau nak keluar rumah, yang baju tu bolehlah delivery, yang keluar rumah semua mestilah dia attack pada makanan. Tidak. Ada orang home based business sektor IT, dia repair laptop, kerja dia repair laptop. Dan kemudian laptop tu dia kena ambil dari customer, betul tak? Rumah customer dia kena ambil laptop, bawa balik rumah dia repair, dia hantar balik. Itu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab no contact, kan? Tak boleh travel. Jadi jangan sangka benda ni dikenakan pada yang menyediakan makanan saja, yang hantar di rumah. Jadi kalau cakap tentang home based business, makanan ni banyak cabang dia. Ada yang makanan ready to eat, maknanya dia masak hari ni, kena makan hari ni, kan? Paling-paling simpan besok lah, masuk Xbox, kan? Ada orang boleh simpan sampai 2-3 hari, makanan dia tu disimpan, tengoklah makan apa yang anda beli. Itu ready to eat, untuk makanan yang ready to eat. Ada juga home based business, jual makanan, tapi makanan dia ada expiry date sampai 6 bulan, kadang-kadang sampai setahun. Mungkin anda yang jual keropok, yang jual sambal, yang jual macam-macam lah. Jadi makanan pun ada banyak cabang. Jadi yang pemerintah, ini saya cuba kongsi daripada apa yang saya baca, saya faham. Pemerintah cakap home based business masih boleh diteruskan asalkan jangan buat delivery. Anda tak boleh buat delivery, staff tak boleh buat delivery, customer tak boleh ambil, anda tak boleh bayar third party. Betul tak? Jadi ini bermakna anda yang jual keropok ni masih boleh jual keropok. Keropok tu datang later lah. Macam misal kata anda ni famous menjual salted egg potato chip. Awak punya potato chip salted egg, kalau awak cakap okay, open for order now, dalam masa 1 jam awak punya potato chip habis. Betul tak? Potato chip tu boleh simpan kadang-kadang sampai 6 bulan, kan? Jadi circuit breaker kita, setahu kita insyaAllah, setahu kita akan berlarutan hingga bulan Jun. Jadi sekarang orang order, lepas bulan Jun, bila sampai bulan Jun habis circuit breaker, pemerintah mungkin dah beri kelonggaran, delivery boleh buat, jadi boleh hantar potato chip. Jadi siapa kata home based business seperti food and beverages tak boleh beroperasi. Cuma untuk yang masalahnya yang masak, ready to eat, masalah lah tu. Itu adalah problem. Dan kemudian ada juga Facebook page yang mana Facebook page yang membuat mungkin rayuan kepada pemerintah, kan? Masalah begini, pemerintah kita ni dia kena tengok on a bigger picture, satu pandangan yang luas. Sebelum ini banyak bisnes yang lain tutup juga, kan? Seperti anda tahu, bisnes orang kahwin tutup. Tu syarikat besar KC. Okey, cameraman yang kerja solo, mak andam yang make up seorang-seorang tak boleh buat bisnes sampai sekarang. You see, kalau pemerintah nak benarkan satu untuk jual makanan, dan sebelum ni mak andam, makeup artist kita, cameraman kita yang one man show, all those one man show punya company yang kerja sendiri pun akan cakap, kenapa diorang ada ada perjanjian berbeza, ataupun ada layan istimewa. So the government has to look into all this. Dia tak boleh macam, ini bulan Ramadan kita kasih dia peluang ni. Tak boleh, sebab nanti semua orang akan minta dia punya pie, kan? Semua orang nak tahu, ni saya pun business cameraman ni sekarang. 2 bulan lalu you cakap kena tak boleh kerja, sebab apa? Tak boleh ada wedding semua. So semua orang akan minta. Dan kata Awi BJA, kedai gunting rambut tutup juga kisah, nampak? Jadi pemerintah nak tarik balik sesuatu, amat sukar lah, sukar. Dan dia kena tengok seluruh the bigger picture.
dia bukan kes kalau macam menjejas kasi makanan bulan Ramadan. Dia bukan tak ada pilihan tau. Kita ada pilihan sekarang ini. Kita nak pilihan yang tambahan. That is a problem. When we have something already in the system, maknanya kita ada GrabFood, kan? Kita ada Foodpanda, kita ada Deliveroo. There's something in the equation. Tengah COVID, the main thing is untuk kurangkan COVID punya penularan. That is the main government punya motif, objektif. So, dia tak boleh macam, ni bulan Ramadan, kesian orang nak berniaga. So, I have to cakap benda ni. Memang benda ni sebelumnya tak ada apa-apa. Lupa lah, orang senyap kan. Because of something happen, benda ni dah berlaku. So, bila dah berlaku, need to explain lah. Macam mana ia menjejas. Jadi, harap semua memahami keadaan yang berlaku sekarang ini. Saya faham ada juga yang telah pun menempah makanan dengan sebuah home-based business. Yang mana makanan yang ditempah tu untuk makanan buka puasa, puasa tahun ni alhamdulillah saya dah ambil kisi tingkat very popular, right, tingkat in the home-based business industry. Saya dah ambil tingkat untuk sebulan kisi. Saya dah bayar deposit, insyaAllah nanti lagi setengah saya akan bayar lagi. Dan home-based business tu pun dah ambil order, dah beli telur, dah beli telur, dah beli sayur-sayuran, dah beli bahan mentah lah. Dia dah standby nak masak untuk, let's say dia ada 30 household dia nak kasih makanan sebab ada tingkat business. So right now, tak boleh buat. So it is as good as wedding business yang terpaksa ditangguhkan kerana COVID. Sama juga dengan perkara berikut ini. Dan benda ni memang pada mulanya tak, yelah dia gitu tahu kalau pokok takkan bergoyang kalau angin tak tiup. Sekarang angin dah tiup, pokok terpaksa kena goyang, saudara. Betul tak semua? Jadi, so we have to understand the situation right now. It is like this. Dia memang macam ni. Kalau satu minta benda yang ekstra, bagaimana pula dengan saya katakan tadilah dengan cameraman yang lost income sebab wedding cancel ataupun postpone, kan? Ada yang wedding cancel loss of income, mak andam, barber baru-baru ini tadi kata Abang Awi kena tutup kedai, kan? Sebab apa? Loss of income. Kalau barber semua bersuara, kita nak gunting rambut essential ni. So banyak benda implikasinya. So macam mana pemerintah nak membenarkan benda ni? It's not as easy as 1, 2, 3. Sebab satu kalau kasih, yang lain akan datang minta. Dia macam itulah. Dan kita tahu di Singapura ni kita hidup dengan satu undang-undang. Dia tak boleh satu orang punya undang-undang, ini lain undang-undang, dia ni lain undang-undang, dia ni lain undang-undang. So itulah yang menjadi perbalahan sekarang di media sosial. Yang mana ramai tak faham. Nak home-based business, boleh. Government can teruskan home-based business. Anda yang jual keripik anda boleh buat delivery bulan Jun. Teruskan, no problem. Online business, transactional online lah. Boleh, no problem. Anda yang jual yang menjual brooch, kita pun tahu Bazar Ramadan cancel di seluruh Singapura. Business owner yang beli baju, tempah baju, ribu-ribu, ratusan baju, sekarang stok banyak dekat warehouse. Macam mana? Online. Delivery in June. Very simple, kan? Bukan tak boleh. Boleh. Cuma jangan fikir benda ni nak target pada orang tukang masak. As saya mention earlier, benda ni juga menjejas bisnes yang perlukan customer interaction. Macam IT services, nak repair laptop. Sekarang kita tahu anak semua home-based learning. Laptop rosak, nak pergi mana? Tak boleh lah repair. Unless bisnes tu dekat sebuah tempat yang dibenarkan mendapat kelulusan daripada pemerintah as essential services kerana dia perlu repair laptop untuk sekolah-sekolah, contoh. So these are the thing yang kita kena faham. Bila kita faham, kita akan tahu situasi. Yang kedua ni, kita kena redha. Senang untuk cakap, susah untuk kita rasakan. Sebab kalau kita tahu ini, very simple, rezeki semua milik Allah. Jadi apa yang berlaku dekat kita pada hari ini, sekarang ni, kemungkinan akan dapatlah rezeki yang lebih meluas lagi. Kalau kita percaya rezeki itu datang dari Allah, kita percayalah. Kita percaya susah sekarang, insyaAllah dia akan senang kemudian. We have to believe that. Kita percaya rezeki itu milik Allah, saudara. Ingat, jangan tak ingat, ya. Okey, jadi saya nak baca komen ni.
Dah isyak pun tak maaf lah. Saya nak baca komen sekejap. Selepas tu saya akan akhiri very short and simple explanation dari pengamatan saya. Kemungkinan saya salah, saya silap, ada tersalah mention, boleh perbetulkan saya. Saya pun bukan perfect. Jadi ni daripada apa yang saya baca lah. Okay. Kiriman-kiriman yang lain, gunting rambut home base. Tak boleh lah gunting rambut home base. Pontianak pun tak boleh datang rumah kau. Macam mana Yang ini online nikah pun boleh apa? Online nikah sekarang telah pun diusulkan oleh pihak pemerintah kan. Dan Casey Elfifi Ashikin Anwar. Casey buka apa? Oh, saya makan tadi rendang ayam. Ya, rendang ayam. Alhamdulillah. Dimasak oleh isteri tercinta. Amboi. Yang ini daripada kiriman seterusnya. Yang ini Casey, rambut saya macam mana tadi? Rambut saya macam singa saya nampak tadi. Alamak, hilang pula. Okey, tak apa. Jadi, itulah sedikit pengetahuan, penjelasan bahawasanya bukan mudah kalau pemerintah membolehkan untuk meniaga home based business, khususnya makanan dan minuman. Alhamdulillah. Mungkin terbuka hati. Tapi the chances are very slim. Because kalau satu minta, yang lain pun nak minta. Betul tak? Orang yang meniaga gunting rambut pun nak minta suruh buka kedai. Sebab dia pun nak kasih anak isteri makan kan. Jadi kita kena tengok in a bigger picture. Because kita cannot treat this satu masalah yang isolated. It is merangkumi semua rakyat Singapura. Yang sekarang ini kita tahu pemerintah pun cakap, we understand these difficult times. Because it is a difficult time, masa yang susah, sebab itulah kita kena mengharungi masa susah ni bersama-sama. So, saya akan berehat seketika, kita kembali selepas lagu Bosanlah Bosan. Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Nak buat apa? Bosanlah bosan, nak buat apa? Bosanlah bosan, nak buat apa? Bosanlah bosan, nak buat apa? Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Ya, saudara, kita kembali selepas berehat seketika bersama dengan saya Topik pada hari ini dalam Bual Champion. Okey, saya akan akhiri dalam beberapa minit dari sekarang. Tapi sebelum tu saya nak berikan ucapan terima kasih pada semua. Saya pasti ramai yang terkesan dengan bisnes anda home base. Saya yakin ramai yang terjejas sebab kita tahu kalau cakap tentang Ramadan Bazaar, anda yang bisnes order kuih, jual baju tapi kita cakap pasal makanan lah. Sebab jual baju dia terjejas juga, tapi dia tidak ada tarikh luput seperti makanan kan. Tapi yang jual makanan yang dah ambil order banyak-banyak sekarang dah tak boleh buat delivery. Saya yakin ramai yang marah tentang hal ini. Saya yakin ramai yang susah hati, yang bingit. Sebelum ni boleh apa, tiba-tiba je ada benda ni viral, sekarang dah tak boleh. Macam mana ke si? Saya tahulah ini satu perkara yang macam mana, it is really satu perkara yang susah saya nak
katakan dia dah berlaku, nasi dah jadi bubur, ramai yang marah. Dan boleh kongsi dengan saya lah kalau anda merupakan home based business, bagaimana ia telah pun banyak menjejas anda. Selain daripada pendapatan, apa lagi yang menjejas? Mungkin menjejas rumah anda penuh dengan barang. Dan ada juga yang home based business ni. Roslinda Ahmad, saya customer lagi geram. Kenapa awak geram, Roslinda? Boleh beritahu lebih lanjut tentang kenapa yang anda geram sangat bila home based business, khususnya dalam masa circuit breaker ni. Selepas circuit breaker, insyaAllah kita belum tahu lagi masa circuit breaker ni dihentikan. Jadi maknanya kita ada lebih kurang sebulan, satu bulan, 1 minggu untuk meneruskan home based business untuk tidak boleh meneruskan home based business untuk menghantar. Jadi boleh kongsi dengan saya. Case in point, jangan lupa home based business dibenarkan oleh pemerintah. Bagi yang mungkin yang baru masuk gelanggang yang tak tahu ni, saya nak kupas sekali lagi apa yang saya amati. Home based business dari mata pemerintah bukan saja makanan, ia luas, meniaga tudung, anting-anting, baju, meniaga keropok, meniaga minuman dalam botol, services, IT, buat henna, itu semua home based business. Yang paling terjejas sekarang ini dengan larangan untuk keluar buat delivery ataupun third party delivery, anda tak boleh hantar, customer tak boleh ambil, adalah makanan ready to eat. Orang yang jual kuih raya mungkin boleh selamat jugalah. Selepas circuit breaker mungkin boleh continue, So yang jual ready to eat, yang mana customer awak dah ambil order dah. Okay, next week saya ada 10 kotak donat nak hantar pada 6 family. Contoh, 1 kotak donat I earn such sekian-sekian. Saya dah ambil deposit ke si, saya dah beli telur, dah beli butter, sekarang tak boleh buat ke si. Dan customer marah because nak makan minggu depan. Mungkin minggu depan birthday anak dan sebagainya. I understand home based business, it is affecting orang-orang yang ready to eat ataupun yang ada makanan yang tarikh luputnya tu very short. Kalau makanan pasta tu hari ni kena beli, hari ni makan lah. Kalau macam donat tu mungkin boleh simpan lah 2 hari. Jadi very short expiry date. Inilah yang menjejas mereka. Not so much on mereka yang ada online business, jual makanan juga, tapi menjual keropok. Keropok kan boleh simpan sampai 6 bulan kadang-kadang kan, sampai setahun pun boleh. Jadi not so much of that, but so much of the business yang dah ambil tempahan tingkat. Misal kata tingkat orang masak ni, orang awak dah beli ayam berkilo-kilo masuk dalam freezer, dah standby. Sekali government cakap tak boleh, sebab apa? No delivery. You cannot deliver, your staff cannot deliver, no third party. Third party tu tak semestinya Lala Move. Awak suruh saudara awak pun third party lah tu. Tak boleh. So, the solution is, no third party, kita gunakan second party. Tak ada. Jadi, memang satu perkara yang geram, yang buat anda marah. Dan mungkin yang nak cuba bersuara dengan pemerintah, boleh cubalah. We can always try. But, does it work? Itu hanya Allah saja yang tahu. Can always try. Ramai-ramai yang dah sign petition apa, jual lah. Yang penting sekali, be civilized. Jangan marah tak tentu pasal. And then sebab kita kena kawal ni bulan Ramadan. Kemarahan tu nak kena kawal sedikit. Kalau marah dengan suami, okey lah. Abang, ni semua abang bebas. Marah kesian suami. Jadi yang ini kiriman-kiriman Saiful Cyrus, nasi dah jadi bubuh kisi, badak dah berendam. Itulah apa nak buat kan. Jadi inilah ramai orang sebenarnya tak tahu. Dan ingat saudara, kalau anda masih berdegil, if you still berdegil, anda ditangkap, boleh didenda $1,000. Home based business sekali punya jual, profit dia tak sampai 1,000 pun for one day, kalau dah sampai 1,000 tu kira anda dah bisnes besar lah. Tapi home base usually the earnings per day kadang-kadang 200, mungkin 100, duit tambahan untuk keluarga. Habis kena saman 1,000, tak berbaloi. Jadi be careful. Baru-baru ini ada orang yang share gambar rumah dia penuh dengan kuih, bertingkat-tingkat, berkotak-kotak kuih kan. Kuih still boleh diselamatkan lah. But now the thing is, festive mood dah tak ada, dah kurang sikit lah. Orang beli kuih pun nak buat apa? Betul tak? Kita je lah makan. So how much can a household beli kuih?
sebab tak ada guest, we are not allowed to do any visiting kan. Jadi itu pun ada problem, another set of problem. Kuih raya yang dah ditempah nak jual, inilah cabaran sebenarnya tentang business ni. It's a risk actually. And then tak ada orang predicted that COVID akan datang Singapore, ataupun COVID akan tular di dunia ini, ya. Dan home based business, kalau jual pakaian tu another thing lah, because the festive mood pun dah down, orang pun disuruh duduk rumah, ya. Kalau beli baju pun mungkin satu je lah, pakai kat rumah, kita buat Zoom ataupun Google Meet kan. Sekarang ni ada yang buat buka puasa dengan Zoom dan sebagainya. Saya nak tengok apakah mungkin pendapat pandangan anda tentang home based business. Jadi saya harap anda faham situasinya, ya. Seperti saya katakan tadi, you can always buat petition untuk minta pemerintah supaya berikan kelonggaran. But what about orang yang meniaga dalam wedding sebelum ni cancel kan, seperti saya katakan, ini untuk yang baru masuk lah, wedding cancel, cameraman yang single handedly owns a company, sole proprietor, dia buat seorang, dia bagi wedding, sekarang wedding dia cancel because of COVID kan. Tak ada job, tak ada duit, because customer dah bayar ni. Itu satu lagi problem. Mak andam, wedding cancel, sekarang kedai gunting rambut tutup. So kalau home based business dibenarkan untuk terus beroperasi, maknanya orang-orang yang seperti ini pun boleh request, have a special request that they want also to run their business. So kita kena tengok, kalau kita nak request satu, macam mana kita nak minta supaya dapat approval. Kita tak boleh cakap, ini kita menyara keluarga. Orang yang gunting rambut pun menyara keluarga, cameraman pun menyara keluarga, mak andam pun menyara keluarga, orang yang buat IT services pun menyara keluarga. So they also cannot go out, tak boleh keluar rumah beli. So macam mana kita nak, kita have to be smart lah bila kita nak minta sesuatu kan. Dia bukan macam kalau suami nak minta sesuatu, isteri nak minta sesuatu dengan suami, dia mandi, pakai lawa sikit minyak wangi, abang So yang ini satu perkara yang kita kena duduk dan fikirkan. Tapi adalah pihak-pihak tertentu dah pun menyuarakan kepada menteri-menteri, kepada MP-MP, ya, supaya mereka dapat melihat perkara ini dan dapat berikan solusi yang baik, yang mana semua dapat manfaat daripada perkara ini. Jadi yang ini Nati Tasha Fazli, minta maaf lah saya kalau salah sebut nama anda, ya. Alhamdulillah, for the bakers, the rules will be eased as of 4th May, baru keluar news, but they need to see if numbers of cases subside slowly. Okay. Saya tak tahu Jadi bakers boleh beroperasi, ya. Tasha, mungkin berita ni saya belum baca lagi, tapi kata Tasha lah. Dan yang ini kiriman daripada yang lain, katanya Casey itulah sebab nila setitik rosak susu sebelanga. Kesian orang home based business. Kakak sendiri ada order makanan daripada home based business ni, support lah dia. Makanan ni memang sedap untuk bulan Ramadan. Dah bayar deposit dan dia tak boleh deliver kakak punya tingkat. I understand. Dia kata boleh tak kalau dia deliver selepas circuit breaker. Kakak tahu kalau minta balik deposit kakak seorang, kalau dia ada 20 orang minta balik deposit, berapa banyak dia nak ganti duit orang, kakak kata okey lah, as long as dia boleh lakukan, kakak no problem. Jadi inilah masanya customer kena give and take dengan penjual lah, customer dengan the business owner kena give and take, saling bantu membantu. Ini akan menunjukkan the humanity yang ada dalam diri kita. Kita faham duit kita saya dah belanja, orang tu pun susah. Dia bukan deal dengan kita tahu. Kalau deposit dia dah ambil, dia bukan nak ambil deposit tu suka lari. Dia dah ambil deposit, tiba-tiba keluar pula kes ni. Dan dia tak boleh buat sebab kes ni. Jadi have some humanity, ada perasaan beri kemanusiaan. Kalau tahu, tak apalah. Anda kata, okay, tak apa, you boleh masakkan selepas circuit breaker, you boleh masak untuk I, whatever you boleh teruskan. Dan but now kena carilah pendapatan sumber makanan sendiri. Yang ini daripada Yati Rasul, minta burung merpati hantar boleh kot? Tak boleh. Saya dah tanya, Pontianak pun tak boleh, sebab third party, saudara. Ingat, third party tak boleh. Siang-siang government dah cakap third party merangkumi delivery services. Saudara anda, jiran sebelah, adik tinggal blok sebelah, mak anda tinggal bawah blok. Tak boleh. That third party is so huge. Dia punya blanket dia. So third party memang tak boleh. Macam mana?
So nak kena fikirlah ya. Inilah masalah pada hari ni. Casey kata ada lubang untuk hantu-hantu buat delivery. Itulah saya ingatkan ada. Hantu delivery tergolong dalam third party saudara. Ya, third party. Okey. Yang ini Irin Comel nak buat macam mana? Dah kendak Allah buat sadly through her action. Dunia tengah sakit sedunia juga suffering kata beliau lagi due to COVID-19. Nanti nak voice out tidak kepuasan hati nanti tak pasal-pasal the government prolong circuit breaker or worse order to lockdown. Bawa bersabar. Hope seller and buyer can fahami satu sama lain time circuit breaker COVID-19 ini. Yes. Inilah difficult times. Now it is very difficult times for all of us, but much more difficult time for certain people. Lebih ada lagi menyusahkan, keadaan yang paling menyusahkan untuk setengah lagi orang. Jadi nampak tak? Kita susah, dengan susah, ada orang lagi susah, ada orang yang lagi susah. The tears memang banyak lah. Terima kasih pada semua. Katanya fourth party boleh tak? Fourth party Jangan yang ini macam-macam lah. Jadi harap anda faham situasi ni very sensitif sikit ya, kerana kalau pemerintah izinkan satu kelompok ni ya, lagi satu sebahagian kelompok ni akan juga nakkan diapai ya. Mereka inginkan mereka punya share. I'm a business owner too. I operate a very small shop. I want to run. Because not easy I cannot. But then home baker or home business boleh. I lagi bayar sewa tau. I lagi ni gedebuk. So benda ni susah lah. Very sensitive. Okay. Yang ini kiriman-kiriman seterusnya. Thank you so much. Terima kasih kerana terus memberikan pendapat pandangan dekat sini ya. Saya rasa simpati dan kita doakanlah semoga pemerintah mungkin ada solusi yang baik untuk membantu home based business. Sebab sejujurnya saya lebih kadang-kadang ni ada masanya saya lebih suka nak order makanan daripada home based business. Sebab makanan yang ada dekat online tu kadang-kadang sama juga kan. Dia sama, situ-situ juga pusing makanan dia. So kadang-kadang kita nak rasa masakan pure, Malay, authentic, buat dari rumah punya. Nasi dipanggil nasi ambeng kan. We want to order macam tu yang buat dari rumah punya. Kita order, makcik ni masak sedap lah. So memang home based business ni pun banyak membantu sebenarnya. Ada saya pernah nampak beliau menyiapkan makanan dari rumah ni untuk kaki tangan pekerja di hospital. Ya, hospital ni ada ward ni, dia order makanan daripada rumah ni buatkan dia hantar. Sekarang tak boleh. So ini menjejas pendapatan ramai orang. Ya, I understand, but macam mana kita pemerintah ni boleh fikir, sebab pemerintah banyak benda nak fikir sekarang ni COVID-19 dia punya jangkitan lain, kluster foreign worker yang mana kita tahu sebelum ni meribat luas kan, macam mana recovery, nak build tempat-tempat recovery yang lain dan banyak benda, termasuklah welfare rakyat yang patut juga diberikan perhatian ya. Jadi sama-samalah kita berdoa saudara. Tapi ingat dalam keadaan kita, anda yang terjejas dengan home based business anda tidak boleh buat operasi atas sebab-sebab yang kita tahu. Kita kena kawal jugalah kawal juga tutur kata kita ya, supaya nanti kemungkinan juga akan membuat kita lebih marah, lebih geram. Jadi saya tak tahu macam mana nak cakap lagi, sebab it is always easy for us to say bila kita berada on this side of the equation kan. Bila kita on the other side, tu susah tu kita nak faham. So kita doakan semoga semua berjalan dengan baik lah It's not easy lah saudara. So saya dah jelaskan awal tadi kenapa tak boleh home based business. Bukan tak boleh, boleh. Cuma dengar baliklah apa yang saya katakan. Dan terima kasih atas komen-komen anda yang cukup meriah. Saya jumpa anda di lain episod Bual Champion. Saya harap it has been a very fruitful discussion ya. Kita berbincang, berborak-borak, dalam juga ada selit-selitkan unsur-unsur jenaka di sini Bukan nak berikan tekanan pada semua. Dan ingat kepada business owner, jangan buat food delivery, kena tangkap saman $1,000. Okay, jangan bermain dengan api. Government kita is not playing ya, mereka takkan main-main bila bab COVID-19, because ini menjejas ramai orang.
dan dia kalau boleh nak turunkan penularan COVID di Singapura. Kita tengok sekarang New Zealand Perdana Menteri New Zealand telah pun memberikan kenyataan New Zealand sekarang dah pun turun ke tahap 3. Ke tahap 3, sekolah dah boleh mula beroperasi, businesses dah mula beroperasi, tapi mereka masih lagi dalam tahap berjaga-jaga. New Zealand was one of the first country outside China untuk buat lockdown. Perdana Menterinya Jacinda Ardern telah pun mengambil satu langkah yang mungkin bold lah, yang sungguh berani, total lockdown. Kemudian sekarang kita tengok, jadi lockdown ni perlu kalau nak jadi macam New Zealand, kita nak bebas, nak keluar berjalan, nak buka bisnes kita, we have to follow this rule. Okay, jumpa lagi dan Assalamualaikum, selamat berpuasa, selamat bersahur, InsyaAllah, bye bye. Mari kita bual champion, mari kita bual champion, mari kita bual champion bersama KC Champion. Mari kita bual champion, mari kita bual champion, mari kita bual champion bersama KC Champion.